Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung kitab kita balik Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita sambung bab salat sunat. Yang ni nak bincang bab salat sunat witir ni. Salat sunat witir. Solat sunat witir termasuk sebahagian dari solat rawatib. Kerana itu solat witir lebih utama dari solat sunat yang lainnya kerana diterangkan dalam hadis. Innallaha amarakum bisolatin hiya khairul lakum min khumurin na'am wa hiya al-witr. Artinya Allah telah menganugerahkan kamu satu solat yang lebih baik bagi kamu dan menyedekahkan beberapa ekor unta yang lebih baik, iaitu solat witir. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim dari Kharijah bin Hazafah. Gitulah, jadi sembahyang witir ni lebih baik dari kamu dah. Lepas tu, dan sedekah kepada kamu lebih baik daripada kamu ni, bukan dan daripada menyedekahkan beberapa ekor unta yang baik dah. Hiya khairul lakum min khumrin na'am ni, lebih baik daripada unta yang baik dah. Itulah solat witir. Gitulah, jadi solat witir tu besar pahala dia. Unta kata Allah khumurun na'am ni sini terjemah binatang yang baik, tak kira lah unta ke apa dah. Tak sebenarnya unta, Allah alam dah. Okey, sekurang-kurang jumlah rakaat solat witir itu 1 rakaat. Boleh kita sembahyang 1 rakaat. Dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Dan antara 1 dan 11 rakaat itulah yang pertengahan dah. Jadi boleh sembahyang belakang sampai 11 rakaat boleh sembahyang witir dah. Dan sebenarnya lah Nabi ayat witir, tapi perbahasannya tak. Habis sembahyang ni 9 rakaat lah, tak kira lah. Panggil witir ke gapo, tapi panjang sungguh lah dah. Dan solat witir hanya dikerjakan ganjil rakaatnya 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat atau 9 rakaat. Kalau solat witir dikerjakan genap umpamanya 4 rakaat atau 8 rakaat, tidaklah terhitung solat sunat witir, tetapi berubah menjadi solat sunat yang lain-lainnya dah. Jadi kalau sembahyang niat witir setelah mana pun jadi sembahyang sunat lain lah, selagi tak jadi witir dah, tak jadi ganjil dah. Dan tidak mendapat pahala seperti pahala solat witir, tapi hanya mendapat pahala seperti pahala solat-solat sunat yang lainnya. Itulah solat malam, solat tahajud ke apa dah. Inilah yang dinaskan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Syarah Rawdah. Syekhul Islam Zakaria Ansari lah. Dan Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Jawad, yang berbeza dengan yang tulis oleh Syekh Ibn Hajar, orang yang sama lah tak. Dalam kitabnya Tufahnya tak. Kitab yang lain, pendapat lain lah. Yang mengatakan diberi pahala sama saja dengan pahala solat sunat witir, sebagaimana orang yang menggabungkan solat sunat witir dengan solat sunat tarawih sama je. Gitulah. Nak beri pahala, nak tentu sama mana pahala payah kat lah dah. Yang pentingnya sembahyang malam lah tak. Cuma akhir malam lebih baik daripada awal malam, gitu je lah. Tapi sembahyang malam ni ada kelebihan yang besar. Tu sembahyang tarawih pun gitulah, istilah biasa sembahyang malam je, waktu malam. Dulu dia panggil qamar Ramadan ataupun qiyamul lail, gitulah qamar Ramadan, mendiri ke sembahyang malam dah. Jadi tak cerita pun nama sembahyang witir ke sembahyang tarawih ke dah. Dinamakan witir kerana jumlah rakaatnya 11. Gitulah, ada kata gitu dah. Yang pentingnya dia tu ganjil dah. Imam Nawawi berkata dalam kitabnya Majmu', sekurang-kurangnya jumlah rakaat solat witir yang paling baik adalah 3 rakaat. Itu Majmu' kata 3 rakaat. Apapun yang maksudnya biar ada sembahyang sunat lah. Lepas sembahyang isyak tu 2 rakaat, tak kira lah. Ba'diyah isyak ke ataupun sembahyang gau-gau apa-apa, asal 2 rakaat sebelum 1 rakaat witir lah dah. Ataupun 3 rakaat lah paling kurang dah. Dan sesudah itu 5 rakaat, dan sesudah itu 7 rakaat, dan sesudah itu 9 rakaat. Gitulah. Soal Imam Nawawi kata 9 rakaat lah maksimum dia, bukan 9 rakaat lah. Kerana solat sunat witir dikerjakan lebih dari 11 rakaat, maka tidaklah sah solat witirnya. Kalau lebih 11 rakaat tak jadilah witir dah. Kan ada contoh daripada Nabi lah. Kerana Nabi SAW bersabda, "Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al, wa man ahabba ayyutira bi salasin falyaf'al, wa man ahabba yutira bi wahidatin falyaf'al."
Jadi dia kata dalam buku ni lain apa hadisnya. Betul dah, sama-sama ada soal lagi lain. Tak apalah hanya. Jadi artinya barang siapa yang ingin mengerjakan witir dengan 5 rakaat maka perbuatlah ya, dan barang siapa yang ingin perbuatnya 3 rakaat perbuatlah ya, dah boleh semai 3 rakaat boleh. Dan barang siapa ingin perbuatnya 1 rakaat perbuatlah. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Nasa'i dari Abu Ayyub. Gitulah, boleh nak semai 5. Sini ada sebut 5, 3 dan 1 dah. 5, 3, 1. Jadi tak ada sebutlah siapa ke 9 tu dah. Jadi tak usah buat lebih lah ke dah. Kira-kira dah. Dan hadis yang lain terangkan utiru bi khamsin aw sab'in aw 11 falau zada 'alaiha lam yasih witru. Artinya kerjakanlah salat witir itu 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat atau 11 rakaat. Nah. Maka kalau lebih daripada itu tidaklah sah witirnya. Hadis riwayat Daruqutni. Hadis tak kuat tapi sekurang-kurangnya jadi kita dah. Tak boleh lebih daripada 11 rakaat. Jadi ginilah sembahyang witir ni, hak kita kata salam tak ada salat tengah lah. Ada salat tengah tak ada masalah makna lebih daripada sebelah pun. Dia jadi sembahyang lain lah. Tapi yang masalah hanya ni tak ada satu salat dah. Nak buat 11 rakaat satu salat. Nak buat 5 rakaat satu salat dah. Ada cara dia ni. Kalau 3 rakaat satu salat dah. 3 rakaat ni ada bahasa apa tak? Ada tahiyat awal, ada mazhab tu mazhab Hanafi kata boleh ada dah. Ada setengah kata tak boleh. Tahiyat awal ada, kalau 3 rakaat mesti satu salat sungguh, dan tahiyat awal tak ada dah. Ada pula 5 rakaat ada tahiyat awal dia pada 4 rakaat keempat ni. Adalah hadis-hadis perbincangan gitu dah. Sini tak tahulah bincang ke tidak ni. Hak detail situ. Ada kitab tu bincang detail cara semaya ni. Lepas ni ada cerita sikit ni. Tapi 3 rakaat ni biasa dah. Hak cerita sebab suatu salat ni sampai 5 rakaat, 7 rakaat ni ada hadis. Ada perbincangan dah. Dalam mazhab kita tahu bincang dah. Kitab ni tak tahu bincang dah. Tak apalah kita baca dulu dah. Dah. Tapi kalau kira ya hak bincang-bincang ni tak boleh lebih daripada 11 rakaat dan sebagainya kalau dah satu salat dah. Kalau pisah-pisah tu tak jadi macam witir lah. Kalau kita panggil witir tak jadi witir biasanya dah. Apabila lebih dari 11 rakaat jadi sembahyang lain lah, sembahyang tahajud, sembahyang gapo dah. Maka mengerjakan salat witir adalah antara waktu isyak sampai dengan terbit fajar shadiq. Fajar sungguh lah, subuh sungguh dah. Fajar kazib ni tak subuh lagi dah. 10 minit sebelum subuh tu fajar kazib. Fajar shadiq ni betul-betul subuh ni. Dan kalau dikerjakan salat sunat witir sebelum waktu isyak maka berubahlah menjadi solat sunat mutlak sahaja dah. Solat sunat witir dikerjakan sudah mengerjakan salat malam dan melambatkan salat witir sampai akhir malam lebih baik. Kalau sudah terbiasa bangun malam ni. Kalau biasa bangun awal sejam 2 jam ke sebelum subuh tu molek semaya akhir-akhir witir dah. Kalau tak boleh bangun tu baru semaya witir sebelum tidur dah. Nabi SAW bersabda, ij'alu akhir salatikum bil-lail witran. Jadikanlah salat witir kamu dari salat yang terakhir pada waktu malam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Ibnu Umar. Jadi moleknya semaya witir tu akhir malam dah. Hadis ni Bukhari Muslim lah, kuat lah. Dan kalau tidak terbiasa tengah malam, bangun tengah malam dah. Kalau tidak terbiasa bangun tengah malam, maka salat witir boleh dikerjakan pada awal malam. Seperti yang terangkat oleh Rasulullah. Man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu wa man tama'a an yaquma akhirahu falyutir akhiril lail. Barang siapa takut tidak terbangun pada tengah malam, maka hendaklah dikerjakan witir pada awal malam. Dan barang siapa yang ingin bangun pada pertengahan malam, hendaklah dikerjakan witir pada akhir malam. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim dari Jabir. Jadi kalau boleh bangun malam, bangun sembahyang witir akhir malam dah lebih baik dah. Bagi orang yang mengerjakan salat witir lebih dari 1 rakaat, boleh menggabungkannya dalam satu salam pada rakaat terakhir. Dan boleh 2 kali tahiyat pada rakaat terakhir. Dengan 2 kali tahiyat pada rakaat terakhir. Kedua cara ini diriwayatkan oleh Muslim dan Rasulullah. Gini lah dah.
Dekat nak akhir tu, satu salam ni boleh lah. 2 kali satu tahiyat pun boleh. Ataupun 2 kali tahiyat ni. 2 kali tahiyat ni biasanya dekat rakaat kedua ataupun ketiga lah. 2 kali tahiyat ataupun keempat dan 5, ke-6 dan ke-7 lah. Ke-6 tu baru tahiyat. Boleh lah. Lepas tu salam tu salam lah. Itu cara tu. Namun dengan satu tahiyat lebih afdal dan menggabungkan dengan 2 kali tahiyat daripada menggabungkan 2 kali tahiyat kerana terlepas dari mirip dengan salat maghrib. Inilah. Di hak moleknya, kalau sembahyang witir ni, kalau 3 rakaat dengan satu salam, jangan ada tahiyat awal. Tak boleh serupa dengan salat maghrib. Dulu saya pernah mengajar benda ni, tapi ustaz tu rasa pelik dia. Senang tu lah ni. Dan Syekh Albani pun serupa ni. Dan ni mazhab Syafi'i juga ni. Serupa dengan Syekh Albani ni. Syekh Albani pun serupa dengan mazhab Syafi'i. Jadi dia kaedah je. Kalau sembahyang witir 3 rakaat dengan satu salam, molek tidak ada tahiyat awal tengah-tengah tu supaya berbeza dengan sembahyang salat maghrib. Gitulah sebab dia ni. Kalau nak 2 salam, boleh lah. Rakaat kedua tu, tapi ada setengah nama bahang, bak niat pada bahang. Kalau ibu salam, macam mana 2 rakaat nak jadi witir dah? Kata dia setengah tu mazhab Syiah pun ada bicara dia. Kata nak jadi 2 rakaat, dia tak sah tu Quran. Kita kira gini lah, selagi tak jadi 3 rakaat, dia tak jadi witir lah. Dari segi hakikatnya. Tapi nak capai maksud witir, niat ni benda yang simple sangat dah. Nabi pun tak ajar detail. Janganlah kita sapa sikit-sikit batal semaya, tak sah semaya, tak jadilah dah. Sembahyang tarawih pun tak ada dalil Nabi nambuh nama sembahyang tarawih, tak ada. Tak ada nama sembahyang tarawih tu lepas-lepas tu. Ada kata zaman sahabat, ada kata lepas tu baru timbul nama tarawih. Kita lah niat ke buat solat sunat tarawih terus dah. Sembahyang tarawih terus. Sedangkan nama tarawih pun tidak Nabi tak berubah nama dah. Semua Nabi kata qamar Ramadan, sembahyang malam gitu je dah. Itulah. Jadi kita jangan tekan sangatlah istilah. Pentingnya kita nak mengganjilkan dia. Kita sembahyang 2 rakaat tu salat, lepas tu 1 rakaat lagi salat, tak apalah. Matlamat kita nak suruh jadi last sekali jadi ganjil. Itu je matlamat je. Sembahyang malam ni biar jadi ganjil. Cumanya untuk elok daripada supaya sembahyang maghrib ni, mengikut mazhab kita pun molek kalau kita sembahyang 3 rakaat witir, kita rakaat kedua tu jangan kita tahiyat awal. Tahiyat akhir saja. 3 rakaat tu baru tahiyat awal. Kalau 5 rakaat bolehlah. 5 rakaat tu, 4 rakaat keempat tu tahiyat awal. Rakaat kelima tu tahiyat akhir bersalam. Gitulah dah. Ketujuh pun gitu juga dah. Kalau salat witir digabungkan menjadi 3 rakaat lah. Tidak boleh disambung melebihi dari 2 tahiyat. Dan tidak boleh dikerjakan yang pertama 2 tahiyat sebelum selesai 2 rakaat yang kedua, kerana yang seperti itu menyalahi dari yang terbuat oleh Nabi SAW. Tengok. Kerana dan disimpankan witir ayat itu atas 3 rakaat. Dan tidak ada harus menghubungkan dia terbanyak daripada kau. Faham mana ni? Tengok hak Jawi pun betul dah datang. Tidak lebih disambung lebih 2 dari 2 rakaat tahiyat. Tak maksudnya. Kalau main lebih daripada 5 rakaat ni tidak jadi, tak ada 2 tahiyat ke atas lah. Betul apa saya cerita saat ni lah. Kalau kita sembahyang witir 3 rakaat, moleknya tak ada tahiyat, surah tahiyat je dah. Tahiyat akhir je. Tahiyat awal tak ada dah. Hak tu yang lebih baik. Mengikut mazhab kita, dan ramai juga ahli hadis dah. Tinggi pelik lah. Kena tahu. Yang cara yang seterusnya, kalau sembahyang sampai 5 rakaat, dia tak boleh buat 2 rakaat witir jadi sampai 3 tahiyat. Tak sih kita. Tak boleh lebih daripada 2 lah maksudnya ni.
Kalau sambung sampai 5 rakaat pun tak boleh lebih daripada 2. Salah tak serupa Nabi dah. Dia kena rakaat keempat baru tahiyat. Rakaat kelima tahiyat awal tu rakaat keempat. Rakaat kelima tu baru tahiyat akhir dah. Begitu je kalau sembahyang witir sampai 7 rakaat. Rakaat kena tu bagi tahiyat awal. Rakaat ke-7 tu tahiyat akhir baru salam dah. Jadi tidaklah kata sampai 2 rakaat tahiyat awal. 2 rakaat tahiyat awal. Jadi 2 sampai ke rakaat terakhir tu baru tahiyat akhir. Jadi benda ni tak serupa Nabi buat lah. Tapi mazhab Hanafi buat gini lah. Tapi nak ibunya kita ni kena bisa tak boleh banyak tahiyat ni. Tahiyat ni biar ada 2 maksimum dalam sembahyang witir ni. Tahiyat awal kalau maksimum tu akan tidak so tahiyat akhir lah. Apa kita cerita 3 rakaat lah. 3 rakaat ni kalau kita sambung terus, kita tak boleh salih 2 rakaat ni. Lepas 2 rakaat tu kita tak boleh salih, moleknya kita tak payah baca tahiyat awal. Terus bangun kita rakaat ketiga baca tahiyat akhir. Di rakaat ketiga baru salih dah. Kalau sambung lah. Kita jari buat lah. Kita biasanya molek ni 2 rakaat lah. 2 rakaat dah. Sebab Nabi sebut masna lah. Dan tidaklah lebih afdal walaupun ada Nabi buat. Walaupun ada Nabi buat. Ulama bahas dah. Pasal Nabi suruh. Kita utama ikut surah Nabi daripada perbuatan Nabi. Kerana Nabi suruh. Ni dah, untuk umat dia ni 2 rakaat dah. Molek ni kita buat 2. Sekali witing lah 1 rakaat ni. Molek gitulah. Tapi kalau kita nak sambung. Kena sanilah kalau 3 rakaat biasa witir, esok tahiyat akhir, tak ada tahiyat awal terus beri salam dah. Kalau 5 rakaat 4 rakaat keempat lah kalau kita nak beri tahiyat awal. Dah, kalau nak tahiyat awal lepas tu di rakaat kelima baru tahiyat akhir baru beri salam dah. Gitulah lebih kurangnya. Menceraikan antara 2 rakaat dengan salam umpamanya berniat untuk mengerjakan 2 rakaat lebih utama dari menggabungkan dalam beberapa rakaat dah. Kerana hadis yang menerangkan diceraikan lebih banyak dari yang digabungkan. Seperti yang terangkan dalam kitab Majmu' Syarah Mazhab Imam Nawawi. Jadi, hak molek pun cerita sana lah. Selain daripada Nabi suruh. Nabi dia kata dari segi hadis ni banyak cerita 2 rakaat salah, 2 rakaat salah, 2 rakaat salah. Masna lah. Lepas tu baru witir tu 1 rakaat kau dah. Tidak kata molek ni sambung panjang-panjang dah. Walaupun ada hadis tapi tidak banyak dah. Dia kata dah. Itulah. Lepas tu di antaranya hadis yang disepakati bahawa Nabi mengerjakan salat witir antara isyak dan terbit fajar sebanyak 11 rakaat. Dan memberi salam pada setiap 2 rakaat. Setiap 2 rakaat salat, setiap 2 rakaat salat dah. Itu banyak hadis kita dah. Dan setiap itu dikerjakannya lagi 1 rakaat, setiap itu memberi salam. Dan membaca bacaan lain. Jadi gitulah maksudnya 1 rakaat ngelah tu 1 rakaat dah. Tu lebih baiklah buat 2 ngelah tu 1 rakaat. Adapun orang yang melarang menceraikannya dan wajib menggabungkan seluruhnya menjadi dalam 1 malam saja seperti Imam Abu Hanifah. Dan pendapat ini jelasnya menyalahi sunnah yang sahih. Kerana itu dapat dikatakan pendapat ini tidak dapat dipegangi. Ya ke sebut terus dah. Mazhab Hanafi dah. Kritik terus dah. Sekala jangan sebut orang ni sebut dah. Jadi mazhab Hanafi ni molek tak bercerah 2 rakaat. 2 rakaat tu sambung. Kalau kita tengok sembahyang Jumaat dah, masa sembahyang Jumaat tu kita tengok orang India ke apa Pakistan Bangladesh ni nak. Kadang-kadang dia sembahyang lepas sembahyang Jumaat kan. Dia sembahyang banyak dah 2 rakaat. 2 rakaat kita tak bisa lihat tidak. Tu sembahyang siang hari dia sembahyang malam pun lebih kurang gitu pun dia dah. Jadi dia kritik lah. Syekh ni kritik lah. Kata bercanggah dengan sunnah ni tak. Bercanggah dengan sunnah ni. Tak kira lah. Mazhab besar Hanifah mana pun dah. Kita tengok ni kita dah. Ikut dia lah dia nak pegang dan ikut pihak kita ni kata tu bercanggah dengan sunnah. Tak boleh pegang pendapat ni dah. Walaupun mazhab besar pun dah. Itulah lebih kurang dah. Jadi molek ni misalnya lah 2 rakaat salah, 2 rakaat salah, 2 rakaat salah. Kalau nak sembahyang witir, ya kena terik-terik pun 2 tahiyat je. Rakaat keempat tahiyat awal, rakaat kelima tahiyat akhir. Gitu lah. Tu paling terik je. Tak boleh lah sampai korang. 2 rakaat tak salah lagi tahiyat awal. Sambung lagi. 2 rakaat pula tahiyat awal pula. Tak salah lagi. 2 rakaat pula tahiyat awal tak salah lagi. Kata bercanggah dengan sunnah lah.
Ikut Syekh ni lah. Sebagian sahabat Syafi'i hanya memakruhkan menggabungkan seluruh rakaatnya dengan satu salam. 2 rakaat tak salah, 2 rakaat tahiyat awal tak salah, 2 rakaat tahiyat awal tak salah lah. Tadi sahabat Syafi'i ni kata tak sapalah. Dia kata makruh lah. Namun sebagian ulama seperti Qaffal dan Qadi Husain mengatakan menggabungkan seluruh rakaatnya dijadikan dalam satu salam membatalkan salat. Berat lagi lah. Jadi ramanya kata makruh. Orang lebih batal terus solat ni. Pendapat Qaffal dan Qadi Husain ni. Kerana jelas yang seperti itu dilarang kerana menyerupai dengan maghrib. Sempurna maghrib. Kata dah. Style 2 rakaat banyak ni. Sempurna maghrib. Dan sunat tidak mengulang-ulang solat witir sekalipun solat tahajud. Dikerjakan sudahnya. Jadi kalau kita semai witir, dah dah. Kita semai witir. Ataupun kita semai witir awal sebelum tidur dah. Kita semai witir sebelum tidur. Lepas tu, kita pun bangun tengah malam tahajud. Adakah kita kena buka witir dulu? Setengah istilah dipanggil buka witir dah. Ataupun kita terus semai tahajud 2 rakaat dah. Jadi dia kata tak payah ulai witir dah. Sunat tidak ulai witir. Tu mengikut jumhur ulama. Ada kita dengar ustaz dan daripada riwayat Ali lah radhiyallahu. Dia kata tu boleh buka witir, tapi satu riwayat dia lah, dan sahabat-sahabat lain tidak kata gitu dah. Lepas tu jumhur ulama ni terima kata kalau kita dah semai witir awal malam, kalau kita bangun tahajud kali, semailah 2 rakaat sampai habis. Ya, kat mana kita nak. Tapi tak perlu lagi kita buka witir ke, ataupun semai witir pada akhirnya tak payah. Kerana Nabi SAW bersabda, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Hadis Abu Daud dan Tirmizi dari Taliq bin Ali. Tirmizi berkata hadis ini adalah hadis hasan. Jadi gitulah. Jadi hadis ni tidak ada 2 witir ni, dia macam-macam faham dah. Ada ulama kata tak ada 2 witir enggak? Tak boleh lah tak? Maksudnya sekali kalau kita semaya witir awal malam, akhir malam tu tak payahlah witir dah. Gitulah. Jadi kita terus semaya 2 rakaat. Jangan salah, tak boleh kalau kita semaya nak buka witir dah. Ada sependapat. Sependapat lagi dia kata hak Nabi tak boleh 2. Kalau kita buka witir, lepas tu kita tutup dengan witir, ngelah jadi 3 kali witir. Jadi hak Nabi kata 2, jadi kalau jadi 3 kali tak apa pula. Kata jadi 3 kali tak apa pula. Itulah pendapat kata boleh buka witirnya tak. Minoriti lah, tidak ramai ulama kata gitunya. Tapi hak ramai kata biar kalau dia witir tak payah dah witir pakai 2 rakaat dah. Gitulah dah. Kalau solat sunat witir dikerjakan 3 rakaat, maka sunat dibaca sudah surah Fatihah pada rakaat pertama surah A'la dah. Ni kalau kita ikut dalil hadis hak ni lah dah. Subhisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa, hak tu lah dah. Tu rakaat pertama ni surah A'la, dan pada rakaat kedua sudah Fatihah dibaca surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun lah, rakaat kedua dah. Dan pada rakaat ketiga sesudah surah Fatihah membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dah. Ya, ada beberapa riwayat lah. Ada hadis sahih Bukhari tu. Rakaat ketiga ni bukan surah 3 kul, surah Qul huwallahu saja dah. Surah Qul huwallahu ahad saja dah. Surah Al-Ikhlas saja. Pada rakaat ketiga dah. Itu hadis yang segi sanad kuat atau lebih kuat lah. Tapi ada riwayat lain lah kuat sikit kuat je. Dia 3 kul. Boleh amal juga lah dah. Pasal tu pun sahih juga dah. Jadi kalau kita lorak kita malas banyak kat rakaat ketiga tu pada Qul huwallahu saja. Kalau kita nak baca banyak kat 3 kul lah dalam 1 rakaat. Yang 3 rakaat terakhir dah. Kerana yang seperti ini telah diriwayatkan dari Nabi SAW dalam salat witir pada bulan Ramadan. Disunatkan berjemaah. Witir lah pada witir. Pada bulan Ramadan. Disunatkan berjemaah sekalipun sebelum witir telah dikerjakan salat tarawih berjemaah. Atau tidak berjemaah. Pada bulan Ramadan ni, solat witir ni sunat berjemaah. Kata dah. Selain bulan Ramadan tu sikit lah. Pasal sebenarnya bulan Ramadan ni lebih besar dan Nabi geruk keluarga dia ke apa. Memang witir bersama-sama dah. Dah. Ada semai malam atau semai witir tu bersama-sama. Jadi semai witir ni lebih besar dikerjakan berjemaah lah. Walaupun semaya tarawih tu mungkin kita semaya tarawih sore, semaya tarawih ramai, witir tu utama dia berjemaah.
Kada setengah tu terbalik dah. Dia pergi masjid semaya tarawih hak 20 rakaat ni, 23 rakaat dah. Di masjid besar dah. Dia semaya 8 rakaat, dia kelik dah. Tak semaya bersama imam dah. Dah tak semaya bersama imam dah. Jadi benda tu tidak afdal lah, bercanggah dengan perkara lebih afdal. Hak maulid semaya terus lah bersama imam sampai habis. Kalau kita kata semaya ngelah lah. Jadi witir bersama imam itu lebih utama berbanding semaya tarawih bersama imam. Jadi terbalik kuat dah. Kalau nak pergi semaya kecil lah, kalau kita tak cekak nak semaya tarawih 20 rakaat masjid besar kak, pergi semaya masjid kecil sikit, semaya 8 rakaat 9 rakaat lebih baik daripada semaya sekerak 8 rakaat tinggal tak imam dah. Kurang afdal lah. Pasal ada satu hadis lagi, boleh pahala besar sepenuh sepanjang-panjang malam ni kita semaya witir, semaya malam bersama imam sampai habis, sampai selesai dah. Sampai selesai lah, sampai semaya witir lah dah. Okey, lepas tu okey, habis itu kita nak pergi semaya solat lain pula, solat sunat rawatib. Kau tak ada dah, kelepas ni dah. Panjang pula solat sunat rawatib tengok. Tak panjang. Tak rawatib sikit cerita sini. Gua nak cerita sikit. Okey, habis itu kita pergi semaya solat rawatib dah. Solat sunat rawatib tu itu dia. Solat sunat itu lebih afdal adalah solat sunat itu yang lebih afdal adalah kita tengok belik-belik. Okey. Kemudian daripada witir maka yang terafdal semaya sunat rawatib. Gitu. Mana itu belik ni? Sesudah solat sunat witir yang lebih afdal itu dah dah. Sesudah solat sunat witir tu yang lebih afdal tu adalah solat sunat rawatib. Antara solat-solat sunat tu lah. Gitulah. Solat sunat rawatib yang muakkad ada 10 rakaat. Ni paling muakkad lah, paling ditekankan, iaitu 2 rakaat sebelum solat subuh. 2 rakaat sebelum solat zuhur atau solat Jumaat. Ya qiyah, mazhab kita qiyah sebelum Jumaat ni. Mazhab Hambali kata kritik, tak ada solat sunat qabliyah Jumaat ni dah. Tapi kita kata ada dah. Qiyah ni dah. 2 rakaat solat sudah zuhur dan Jumaat ni. 2 rakaat sesudah solat maghrib. 2 rakaat sesudah solat maghrib. 2 rakaat ya. 2 rakaat sudah solat maghrib. Lepas tu dan sesudah solat isyak ni. Dan terafdal dan daripada 10 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum solat subuh. Itu paling afdal sekali. 2 rakaat sebelum solat subuh tu paling afdal paling afdal di antara solat-solat rawatib ni. Adapun daripada rakaat yang lainnya maka martabat darjatnya samalah, tidak ada lebih ni. Tidak ada lebih salah satu, jadi sama saja. 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, lepas tu 2 lepas isyak, 2 lepas maghrib tu sama level dah. Ada solat sunat tapi panggil sunat tidak muakkad lah. Sebelum asar tidak muakkad lah. Jadi dia kata tidak muakkad lah. Lepas asar tu, lepas zuhur tu muakkad, sebelum zuhur tu muakkad lah. Okey, lepas tu lagi banyak solat sunat ni. Lagi dah. Solat sunat tarawih ni. Solat sunat tarawih. Yang terafdal sudah solat rawatib yang 10 rakaat itu adalah solat tarawih. Solat tarawih. Jadi solat tarawih lepas daripada solat sunat rawatib. Yang dikerjakan 20 rakaat pada setiap malam bulan Ramadan. Dah ini jumhur ulama dah. Pak mazhab ada kitab-kitab mereka bukan 8 rakaat 11 rakaat dah. Memanglah hadis tu sahih, tapi cara faham ulama mazhab ni ada cara lain dah. Tapi kita bincang dulu ni dah. Jadi sembahyang tarawih ni ialah 10 iaitu 20 rakaat pada setiap malam bulan Ramadan. Tidak boleh mengerjakan solat tarawih lebih dari 20 rakaat. Ia terdiri dari 5 kali istirahat. Kerana setiap 4 rakaat sekali istirahat. Ia tak boleh 20 rakaat lebih daripada 20 rakaat. Tapi ada
Imam Malik kata sampai 30 rakaat, dan di Mekah, Madinah tu pernah buat sampai 30 rakaat ni. Tak apalah. Hanya bagi penduduk kota Madinah diperbolehkan mengerjakan salat tarawih sebanyak 30 rakaat dengan menambah 16 rakaat dari 20 rakaat ni. Tetapi mencukupkan 20 rakaat lebih utama dari mengerjakan 30 rakaat. Sampai tahap tu dah. Dah ni dah berlaku dah. Dah ni kita pergi Mekah ke Madinah ke 20 rakaat berlaku. Tak jadi dah 30 rakaat. Tapi dulu-dulu sampai 30 rakaat ni. Syekh Zayadi berkata, alasan orang yang mendahulukan afdaliyah solat rawatib dari solat tarawih, sekalipun solat tarawih disunatkan berjemaah, kerana Nabi SAW selalu mengerjakan solat sunat rawatib, tetapi tidak selalu mengerjakan solat sunat tarawih secara berjemaah ramai-ramai. Jadi begitu kaedah ni, nak bahas hak mana lebih utama je. Ulama nak bahas, nak timbang hak mana hak lebih afdal, lebih fadilat lebih. Jadi dia fikir-fikir, dia tengok-tengok ulama tengok ni, Nabi ni semaya rawatib ni dia buat sama, dan orang tahu sama dah, orang tahu dah. Tapi kalau semaya tarawih ni, Nabi tidak ajak buat ramai-ramai. Nabi 3 malam je berjemaah sama-sama ramai-ramai. Lain tu tidak dah. Jadi atas alasan tadi lah dapat disimpulkan bahawa solat sunat rawatib itu termasuk solat sunat yang muakkad lebih daripada solat sunat tarawih. Tu pendapat lah. Kita tahu hakikatnya dah. Kalau ada besar pahala semaya tarawih, tak tahu dah. Tapi kita kena kemungkinan itu ada lah. Tengok dalil lah. Ulama ijtihad lah. Rawatib seorang bid'ah lah. Kalau buat jemaah tak boleh pula dah. Semaya tarawih ni boleh. Bahkan lebih afdal buat jemaah. Kerana ada dalil lah. Ada dalil. Dalil ni pertama dalil hadis Nabi pernah buat. So lagi ni dalil berterusan sahabat ni. Amalan sahabat ni besar ni. Amalan sahabat ni besar. Ia jadi sunnah sahabat, sunnah. Terutama di zaman Khulafaur Rasyidin lah. 4 orang tu. Kalau jadi amalan berterusan ulama umat Islam pada zaman sahabat, ia jadi satu sunnah yang besar ni. Tak boleh jadi bid'ah. Tak boleh jadi bid'ah. Walaupun Nabi tak berterusan pun tak boleh jadi bid'ah. Apabila dibuat oleh sahabat, kerana mereka ni amalan mereka ni lebih besar pada sanad hadis ni. Amalan mereka ni lebih besar pada sanad hadis. Kenapa? Ada duk gegel ni tak. Masalah zon tak zon. Zon tak zon satu perbincangan tak. Dia tak faham, salah faham kaedah hadis tu dah. Jadi hadis ni bukan zon tu masuk tak yakin kan. Yakin tapi tak sampai 100%. Gitu kaedahnya. Tak apalah. Yang penting sininya sunat semaya tarawih ni kata dia kerana sunnah Nabi. 20 rakaat tu gitulah bicara dia. Buat apa tak jadi 9 rakaat? Nabi semaya ni ada sahih Bukhari, sahih Muslim dah. Jangan main-main. Hadis Nabi semaya tarawih kau. Semaya malam bersama sahabat ni 11 rakaat ni tak sahih 20 rakaat. Memang sahih ni 8 rakaat. 11 rakaat lah, 11 rakaat. Ni hak sahih dah. Tak ada hadis lain di peringkat awal ke wallahu alam nama ada Ubay bin Ka'ab ke sahabat-sahabat Nabi sembahyang 11 rakaat juga. Kena faham dah. Tapi ada hadis yang sahih juga kuat juga iaitu 20 rakaat. Dan jadi amal yang berterusan masalahnya. Siapa ke Imam Mazhab ni 20 rakaat. Jadi amal yang berterusan ni umum seluruh umat Islam ni satu perkara besar. Dia bukan main-main, bahkan mengatasi sanad hadis ni. Di segi amal yang berterusan yang tidak diingkari oleh sahabat. Jadi oleh sebab itulah banyak pak mazhab ni kata sembahyang tarawih 20 rakaat. Bukan 9 rakaat dah. 20-23 lah. Sebab itulah ni. Jadi kita kena terima hakikat dia. Tapi adakah siapa kalau kita kata sebenar kita kata ulama mazhab terima 20 rakaat, siapa ke 8 rakaat atau 11 rakaat tak boleh buat? Tu satu perkara lain pula sebab Nabi pernah buat. Cakap Nabi buat salah dah. Pertikai tak jadi sembahyang tarawih. Kata 8 rakaat 9 rakaat tak jadi sembahyang tarawih. Jangan main-main je kecek gitu dah. Nabi pernah buat dah. Semua dok bincang ni afdal, bukan tak boleh. Afdal ni faham kaedah afdal ni hak lebih utama dah. Tapi nak kata tak jadi sembahyang tarawih sembahyang malam ni. Nama istilah tarawih pun tidak ditimbul zaman Nabi dah. Nabi pun sebut man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabi tak sebut man
salat tarawih ke apa dak? Bukan Nabi qama Ramadan. Menghidupkan malam Ramadan tak sebut pun istilah tarawih. Jadi nepeh itu. Jadi jangan ekstrim sangat. Menerima 20 rakaat, tolak 11 rakaat. Terima 11, tolak 20 rakaat, tak boleh dah. Kena bersifat berlapang dada. Dan benda tu telah menjadi amal yang umat Islam berzama dah. Sejak zaman sahabat lagi dah. Jadi kalau betul satu riwayat sahih, memang betul sahih riwayat kata 11 rakaat, tapi sahih juga amal dibuat di zaman sahabat tu 20 rakaat sahih. Cakap kita menafikan sahabat tak tegur tu masalah besar. Kalau sahabat tengok benda salah mesti tak boleh, mesti sahabat tegur. Imam Malik dekat dengan zaman sahabat. Imam Malik dia zaman sahabat. Semaya tempat dia tu di Madinah dapat 30 rakaat Semaya 30 rakaat di Imam Malik ni. Dan Imam Malik ni dia dengan sahabat dan tidak diingkari dia. Oleh sebab itu benda tu boleh luas. Benda yang luas tidak boleh dipersempitkan dia. Dia penting semaya lah. Banyak sikit semaya. Jangan tak semaya. Okay, itu cerita tentang tarawih ni. Mengenai solat rawatib yang bukan muakkad diterangkan kitab Matan Irsyad bahawa solat tarawih didahulukan dari segi afdaliyahnya, dari segi keutamaannya berbanding solat rawatib yang tidak muakkad tadi lah. Demikian juga dari solat sunat tawaf dan solat sunat ihram. Gitulah pendapatnya. Namun yang diperkuatkan bahawa solat rawatib lebih afdal dari solat tarawih. Kerana solat rawatib adalah yang mengikuti solat fardu. Kerana itu dapat dikatakan solat rawatib lebih mulia kerana kemuliaan yang diikutinya. Gitulah. Begitu juga semaya kita semaya tarawih berjemaah ni, kena faham semaya isyak berjemaah tu besar lagi. Jangan pergi semaya isyak ni mai rumah, pergi semaya tarawih mai masjid. Tak kena. Sebab lebih afdal ni semaya fardu berjemaah. Tu kaedah je dah. Solat tarawih hanya dikerjakan 2 rakaat sekali salam. Kerana itu kalau dikerjakan 4 rakaat dengan sekali salam tidaklah sah tarawihnya. Siapa kata tak sah lah. Dan waktu solat tarawih adalah antara solat isyak dan terbit fajar. Gitulah. Ada kali tak? Sekat tu kita lepas ni lah solat sunat duha banyak lagi. Ustaz kata wallahu alam subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.